Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang ke Taklimat Bantuan Keuangan Asasi. Okey, untuk kali ini saya akan menerangkan beberapa jenis bantuan keuangan yang ada, iaitu satu yang utama ialah bantuan keuangan asasi IPTA, yang kedua ialah bantuan zakat BPM dan yang ketiga adalah bantuan zakat negeri. Okey, yang pertama kita pergi kepada bantuan keuangan asasi IPTA. Bagi semua universiti awam di Malaysia, bantuan keuangan asasi IPTA ni memangnya terbuka kepada pelajar-pelajar daripada golongan B40 dan M40. Okey, apa itu B40 dan M40? Bila kita tengok jumlah pendapatan isi rumah. Okey. Jadi dengan jumlah pendapatan isi rumah tu B40 dan M40 ni di mana pendapatan bulanan tidak melebihi RM10,959. Jadi saya tak terangkanlah untuk P40 tu berapa. B40 tu kalau tak silap saya dalam RM4,000 lebih sebulan. Manakala M40 tidak melebihi RM10,959. Okey. Bagi memohon bantuan keuangan ni, syarat dia ialah warga negara Malaysia dan pendapatan bulanan keluarga iaitu pendapatan kasar seperti yang saya sebut tadi tidak melebihi RM10,959. Okey, sekiranya pelajar-pelajar memenuhi syarat yang ditetapkan dan warga negara Malaysia, pelajar boleh memohon bantuan keuangan asasi IPTA. Okey, bagaimana nak memohon? Okey. Untuk memohon, yang mula-mula sekali para pelajar isi Google Form yang akan saya sharekan pada hujung sesi taklimat ini nanti. Ya, saya akan bagi satu Google Form. Nama Google Form itu sangat simple, cuma yang saya beri penekanan adalah kepada jumlah pendapatan kasar isi rumah, iaitu jika ibu ataupun bapa ataupun ibu bapa bekerja, kedua-duanya kena kemukakan slip gaji. Yang terkini lah maksud dia, yang terkini sekarang bulan uh, Ogos, maksud dia bulan Julai punya penyata gaji ataupun slip gaji. Jika ibu bapa yang berpencen, boleh sertakan penyata pencen. Okey? Jadi semua dokumen tu perlu di-scan ataupun ambil gambar dan upload ke dalam Google Form yang saya sediakan tadi. Yang saya akan bagi nanti. Buat masa sekarang ni tak ada lagi. Sebab saya nak jelaskan dulu apa itu, macam mana tu nak mohon. Okey? Tapi ada lagi satu di dalam buku panduan. Saya dah sertakan borang. Yang borang tu memang saya nak juga. Tapi saya buat alternatif yang awal agar pelajar dapat kita dapat buat data awal dan saringan awal untuk memproses, ya, sebelum borang-borang yang nanti saya minta post nanti sampai, ya. Jadi untuk saya sediakan data awal, saya perlukan pelajar isi Google Form. Nanti saya akan bagikan tarikh bila untuk pelajar postkan dokumen-dokumen yang original lah, yang memang telah disahkan secara original. Sebab untuk dokumen keuangan, kita tak boleh menggunakan pakai semua dokumen ni. Maksudnya kita tak boleh menggunakan pakai dokumen yang tidak original, tidak tulen lah. Maksud dia kalau saya bagi tarikh nanti minta pelajar post, pelajar kena post, ya. Untuk sekarang ni dalam PKP ni agak kekangan agak banyak dan saya tak boleh nak minta pelajar post sekarang. Jadi saya buat Google Form dulu untuk saringan pertama. Tapi untuk saringan pertama ni pelajar kena isi segera. Maksud dia dalam masa tempoh saya bagi daripada hari ini, dalam tempoh 3 hari pelajar kena selesaikan isi Google Form tersebut. Selepas 3 hari saya akan terus proseslah untuk saringan pertama. Ya. Okey. Jadi tadi kita dah terangkan macam mana nak mohon kan. Okey, sekarang ni kita pergi pula kepada nilai bantuan keuangan tu.
nilai bantuan yang ditaja oleh beasiswa lah kita katakan, bantuan keuangan asasi IPTA ni. Jumlah dia adalah sebanyak RM3,920 bagi setahun pengajian. Okey. Daripada jumlah 1950 untuk satu semester, dia akan pecahkan kepada yuran pengajian, yuran penginapan dan allowance penerbangan untuk pelajar Sabah dan Sarawak dan Labuan. Okey, untuk Semenanjung tak ada. Tak ada disediakan allowance penerbangan. Okey. Seterusnya, ini saya sharekan daripada kementerian, makluman daripada kementerian tentang bantuan keuangan asasi yang terkini lah. Cara mohon dia macam mana, syarat mohon dia macam mana, jumlah dia bagi setahun. Ya. Jadi untuk Sabah dan Sarawak nanti saya akan ceritakan kemudian selepas pelajar-pelajar mendapat tawaran tentang berapa yang taja untuk penginapan dan sebagainya tu dan penerbangan tu saya akan ceritakan kemudian. Okey. Ini apa yang perlu pelajar buat macam saya cerita tadi, bagaimana memohon. Okey, mula-mula lengkapkan borang. Okey. Sama ada borang yang saya akan bagi dalam Google Form ataupun borang yang saya akan mohon post nanti. Okey. Sertakan dokumen sokongan. Lepas tu sahkan dokumen tersebut, post dan tunggu arahan selanjutnya. Dari semasa ke semasa saya akan maklumkan status penerimaan borang dan sebagainya tu nanti saya akan maklumkan dalam grup Telegram lah. Okey. Nanti tentang alamat post dan sebagainya saya akan share kemudian. Ya. Yang ni saya akan bagi dulu base dia sehingga kita dapat senarai nama yang berjaya lah. Maksudnya saringan pertama dia lepas. Maksud dia bila kita dapat dia punya jumlah pendapatan kasar dia sah yang dia memang di bawah golongan B40 dan M40 dan kita akan keluarkan senarai nama yang saringan pertama dia berjaya. Berjaya tu means dia akan dapat lah insyaAllah. Okey. Jadi kita akan proses permohonan tersebut. Yang macam saya sebut sebentar sebelum ni, iaitu pelajar kena isi, kena ni dan kena sahkan dokumen dan sebagainya tu sampai kat peringkat kita akan proses. Okey, apa proses yang berlaku di peringkat IPTA? Saya nak pelajar tahu supaya tak ada yang resah gelisah yang bertanya sana bertanya sini tentang apa yang IPTA buat lambat sangat. Biasa soalan ni memang soalan setiap tahun lah. Jadi saya akan terangkan di sini, sebaik saja kita menerima permohonan, kita akan siapkan senarai data. Berapa orang pelajar yang melepasi saringan pertama untuk dikemukakan kepada pihak kementerian. Okey. Selepas kita dapat senarai nama dan kita kemukakan kepada kementerian, semua IPTA akan buat benda yang sama. Okey. Contohnya tarikh akhir untuk menghantar dokumen adalah 14 hari bulan Ogos. Jadi selepas 14 hari bulan Ogos tu, pihak kementerian akan mengadakan meeting untuk perbendaharaan Malaysia untuk meluluskan peruntukan untuk salur peruntukan ke universiti-universiti. Bukan dia UPM sahaja, luluskan UPM dulu. Tak. Proses dia adalah menunggu semua IPTA untuk submitkan data dan dibawa sekali serentak untuk mendapatkan kelulusan. Okey. Selepas kelulusan diterima, kebiasaannya dalam seminggu ataupun 2 minggu, mereka akan keluarkan senarai nama beserta dengan tawaran bantuan keuangan asasi IPTA dan dia akan sertakan sekali dengan link lah. Link untuk pelajar cetak surat tawaran beasiswa ni
dan juga untuk mencetak borang perjanjian. Ya. Untuk bantuan keuangan asasi IPTA di bawah Kementerian Pengajian Tinggi ni memang wajib pelajar mengisi borang perjanjian. Borang perjanjian yang lengkap pelajar kena hantar kepada IPT semula dan kita akan proses pula dan semak kecukupan dokumen dan sebagainya baru dikemukakan semula kepada pihak kementerian. Okey, pelajar yang kita dah sahkan dokumennya telah lengkap, kita akan kreditkan dia punya beasiswa tu melalui akaun pelajar, akaun CIMB pelajar. Sebab UPM menggunakan akaun CIMB. Jadi sebab tu masa dalam buku panduan tu dan dalam e-daftar diminta pelajar untuk membuka akaun CIMB. Tapi untuk sekarang ni kita pun dalam PKP dan sebagainya dan kita masih ada masa, iaitu masa proses pun macam saya bagi tahu awal tadi agak lama, dalam sebulan hingga 2 bulan. Jadi bila keluar senarai saringan pertama berjaya tu, pelajar boleh pergi buka. Maksudnya insya-Allah kalau dah ada dalam senarai nama yang berjaya tu, pelajar akan menerima. Cuma masa proses tu agak lama juga. Jadi masih ada masa untuk buka akaun. Saya nak akaun pelajar sendiri, bukan akaun ibu bapa. Kenapa saya nak macam tu? Bukan sebab saya suruh. Nanti kata sebab Puan Has suruh. Tak nak akaun ibu bapa. Dia macam ni. Bila atas nama pelajar, kita nak buat bayaran dan kita hantar ke bank, bila duit nak dikreditkan tu, tengok-tengok nama akaun tu orang lain. IC orang lain. Adakah bank akan masukkan duit tu? Biasanya tak. Dia akan reject bayaran tu dan pelajar akan kena tunggu lagi dalam satu tempoh dalam sebulan macam tu untuk dapat kredit semula duit tu ke dalam akaun pelajar. Jadi saya tak nak benda macam ni lah sebab dia akan ganggu proses pelajar untuk dapatkan allowance tu. Ya. Okey, seterusnya ni saya bagi sikit lah, saya bagi hint sikit, saya bagi gambaran sikit apa yang kena buat selepas dapat tawaran. Jadi macam tadi ada disebut juga, saya ada sebut lagi tadi, iaitu kita ada borang perjanjian. Borang perjanjian ni hanya akan pelajar terima selepas pihak kementerian mengesahkan yang anda adalah penerima bantuan keuangan asasi IPTA. Ya. Masa yang saya maksudkan tadi tu, yang saya kata pihak kementerian akan kemukakan link kepada kita dan saya akan hebahkan kepada pelajar yang berjaya tadi, yang senarai dalam senarai saringan, yang dalam dokumen dah lengkap tadi. Jadi, pelajar-pelajar yang berjaya ni boleh akses ke link tersebut dan muat turun borang perjanjian. Sekarang contoh yang saya bagi kat sini ialah contoh borang perjanjian, iaitu yang mana kena isi 3 salinan dengan seorang penjamin dan seorang saksi. Yang ni saya harap pelajar tak ada tanya-tanya sebelum dapat borang perjanjian, kita tak nak cerita lagi. Sekarang ni saya hanya bagi gambaran awal dekat sini. Apa yang pelajar akan lalui lah selepas saya kata terima tawaran daripada pihak kementerian. Lepas tu pelajar kena muat turun borang perjanjian. Lepas tu kena isi. Borang perjanjian ni kena isi dengan seorang penjamin dan saksi. Okey. Jadi yang ni saya hanya bagi secara kasar saja dulu. Sebabnya nanti saya akan buat lagi satu taklimat untuk guide pelajar macam mana nak isi borang perjanjian asasi IPTA ni supaya kita kurangkan ataupun kita zerokan kesilapan dan mudahlah untuk kita nak terima duit dengan kadar yang cepat. Ya. Okey. Kita bergerak pula ke seterusnya. Bila semua proses dah selesai, perjanjian dah lengkap dan diterima oleh urus setia di IPTA. Kalau untuk UPM,
diterima oleh saya lah. Saya akan selepas saya terima borang perjanjian yang lengkap tu, kita akan proses. Kita akan semua orang dah hantar borang perjanjian, kita akan proses untuk bayaran. Ya. Lepas tu bayaran akan dikreditkan ke akaun CIMB pelajar. Dalam tempoh kita memproses nanti, macam pelajar dah lengkap borang perjanjian dan sebagainya, pelajar boleh buka akaun. Okey. Kalau boleh saya mohonlah masa dapat tahu kata pelajar akan terima BKA tu, bantuan kewangan asasi IPTA ni, pelajar terus buka akaun. Untuk sekarang tak apa lagi sebab proses kita panjang, proses kita memakan masa. Sebab dalam pandemik ni pun kita lagi kekangan masa lah untuk kita nak settlekan proses bantuan kewangan ni ya. Jadi bila dah buka akaun, nanti saya akan buat collection semula nombor akaun sebab saya tengok dalam e-daftar banyak kelopongan kat situ. Sebab kita pun tak nak rushing dalam e-daftar tu sebab tak semua yang akan menerima bantuan kewangan. Jadi kalau saya wajibkan semua pergi buka awal-awal, nanti dia akan jadi satu macam pembaziran pula jika nombor akaun tu nanti bila tak terima BKA, kita macam tu saja. Macam tak buat apa-apa untuk akaun yang kita dah buka tu. Jadi sekarang ni selepas senarai nama dikeluarkan nanti boleh buka akaun. Ya. Okey, kalau apa-apa boleh berhubung dengan saya teruslah. Ada saya sertakan tadi bagaimana untuk hubungi. Ya. Okey. Selesai untuk proses bantuan kewangan asasi IPTA, kita bergerak pula kepada satu lagi iaitu permohonan zakat UPM. Sebab dalam UPM ni kita ada pusat pungutan zakat iaitu di bawah Wazan, iaitu mereka menjalankan pungutan dan pengagihan bantuan daripada zakat UPM lah di bawah pusat Wazan ni. Okey, itu saya sharekan dia punya nombor untuk dihubungi dan juga email. Kalau ada apa-apa pertanyaan yang tak jelas, sebab saya akan sentuh sikit saja. Jadi daripada sini jika ada apa yang tidak jelas pelajar nak tanya direct kepada pihak Wazan, boleh email kepada wazan@upm.edu.my. Ya. Okey, Wazan ni kalau dekat UPM ni semua kita dah arif lah yang Wazan ni adalah pusat yang singkatan daripada perkataan wakaf, zakat dan endowment, iaitu menjalankan tugas dan fungsi yang sama seperti pejabat ataupun pusat zakat negeri. Okey, dekat Wazan ni apa yang ada? Iaitu bantuan segera, tunai kecemasan, dia ada bantuan zakat pelajar, dia ada juga bantuan untuk aktiviti ataupun sumbangan. Seperti yang pelajar maklum, bantuan segera ni ataupun bantuan tunai ni pelajar boleh mohon terus dengan call ataupun email kepada pihak Wazan. Yang ni ada selalunya jika di kolej yang contoh yang saya nak bagilah, pelajar terputus ataupun kehabisan wang saku ataupun makanan dan sebagainya. Pelajar boleh call terus dekat hotline Wazan untuk dapatkan bantuan. Jadi mereka akan salurkan dengan keadaan yang segera insya-Allah. Satu lagi kita ada bantuan zakat pelajar. Dan bantuan zakat pelajar ni dekat UPM ni semua dibuat secara dalam talian. Nanti dekat slide seterusnya saya akan sharekanlah macam mana proses permohonan. Okey. Di sini saya akan sharekan link dan bagaimana proses dia. Jadi pelajar boleh isi sebab sekarang ni pelajar pun dah ada ID kan. Jadi dah jadi pelajar UPM, pelajar boleh mohon. Untuk asnaf boleh terus mohon sebelum dapat bantuan daripada bantuan kewangan asasi IPTA ni. Maksud dia kalau asnaf di bawah B40
boleh memohon dengan isi permohonan online kepada pihak wazan dan nanti dia akan proses dalam tempoh 21 hari. Ini untuk bantuan awal pelajar-pelajar yang sangat memerlukan tu boleh mohon dulu. Sebabnya kita untuk proses bantuan keuangan asasi IPTA ni makan masa yang agak lama. Jadi jika pelajar sangat-sangat memerlukan boleh mohon dengan isi maklumat di e-wazan ni ya. Okey, saya dah share macam mana proses dia tu. Begitu juga saya akan sentuh sikit tentang permohonan zakat negeri. Okey, dia asasi bagi tahun-tahun yang lepas memang ada pelajar yang mendapat beasiswa ataupun bantuan keuangan daripada pihak wazan di mana dia pusat zakat ni akan menaja daripada yuran, allowance ataupun sara hidup dan lain-lain kos lah. Maksud dia macam buku dan sebagainya boleh buat tuntutan dengan pihak zakat. Jika pelajar berjaya mendapat bantuan ataupun beasiswa daripada pusat zakat negeri. Okey, pusat zakat negeri ni sebenarnya dia ada sediakan beasiswa untuk pelajar di mana kalau yang pelajar-pelajar asasi yang sebelum-sebelum ni telah yang mana yang berjaya dapat tu dia boleh bawa sampai ke degree nanti. Bila degree nanti boleh sambung. Macam bantuan asasi IPTA dia tak ada. Dia hanya one off untuk asasi sahaja. Dia akan menaja untuk peringkat asasi 1 tahun sahaja. Tapi bagi zakat negeri, dia boleh menaja sehingga peringkat ijazah. Tapi adalah syarat-syarat yang ditetapkan tu kena dipenuhilah. Okey, untuk slide seterusnya ni saya ada share sikit, nanti pelajar boleh tengok. Okey. Ni saya share sikitlah. Macam mana zakat negeri ni dia terbuka kepada asnaf, fakir dan miskin. Iaitu fakir, apa kategori fakir ni? Fakir ni adalah pendapatan tidak mencapai 50% daripada jumlah keperluan. Contoh dia, katalah keperluan kita RM300 sebulan. Tapi kita hanya dapat RM100 sahaja sebulan. Jadi kita tak capai 50% daripada jumlah keperluan kita untuk sebulan tu. Jadi dia akan jatuh kepada fakir. Ya, kita tahu dalam PKP semua ni kita tahu ramai yang ada kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Jadi saya haraplah pelajar memohon dulu bantuan dari pihak zakat jika sangat memerlukan dan untuk nak support juga kalau kita PDP ataupun kita pembelajaran secara online pun kita nak kena ada data dan sebagainya kan. Mohon, jangan tak mohon. Macam daripada wazan UPM pun pelajar boleh mohon. Pelajar yang fakir, miskin pun semua boleh mohon dengan boleh mendapat bantuan dalam keadaan segera. Okey, untuk miskin pula pendapatan dia 50% daripada jumlah keperluan diri dan keluarga. Misalnya yang macam tadi 300 dia hanya dapat 150 sahaja sebulan. Ya. Jadi manakala keperluan dia tu 300 dia hanya dapat 150. Jadi itu dah tergolong dalam miskin. Jadi yang ni pelajar boleh buat permohonan ikut pusat zakat negeri masing-masing. Kalau ada zakat negeri yang buka secara online boleh terus buat. Tapi sekarang ni saya rasa dalam musim-musim pandemik ni, kebanyakan semua pusat zakat negeri pun dah buka untuk permohonan secara online. Ya. Okey, seterusnya. Okey. Macam saya cakap tadilah, kaedah nak mohon dia tu, proses permohonan dia macam mana. Okey. Seperti yang ditetapkan oleh Lembaga Zakat Negeri. Lepas tu keperluan dokumen dan proses penajaan. Jika berjaya, dia proses dan taja. Okey. Seterusnya.
Okey, sama juga macam tadi. Yang ni adalah dokumen-dokumen lah, contoh dokumen yang Pusat Zakat akan mohon daripada pelajar. Yang ni sebenarnya saya nak tekankan satu je lah. Untuk yang pelajar yang penajaan pendidikan ni, biasanya Pusat Zakat akan mohon surat pengesahan, surat tawaran dan surat pengesahan daripada institusi. Okey, yang tu jika pelajar ingin mendapatkan surat pengesahan daripada institusi tu, boleh email kepada saya dengan menyatakan permohonan ingin memohon surat tawaran, surat pengesahan pelajar UPM, lepas tu bagi matrik dan IC. Nanti kita akan proses surat tu secara dalam talian jugalah, ya. Setakat ni saya rasa saya tamatkan dulu taklimat untuk bantuan kewangan asasi pada kali ini, dan kita akan jumpa lagi insya-Allah bagi pelajar-pelajar yang berjaya menerima bantuan kewangan asasi IPTA. Kita akan ada lagi satu slot, iaitu slot penerangan tentang pengisian borang perjanjian asasi IPTA. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada pelajar dan tahniah sekali lagi kepada pelajar yang telah diterima untuk program asasi sansunan sesi 2021 dan 2022. Okey. Apa anda boleh mengemukakan pertanyaan melalui email ataupun melalui WhatsApp ataupun melalui Telegram. Ya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.